Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, di atas sifatnya yang pemurah lagi Maha Penyayang, seperti mana kita selalu menyebut sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam surah Al-Fatihah, ya, bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun para ulama dari kalangan tafsir, mufassirin, ada yang mengatakan sifat Ar-Rahman Allah itu di atas dunia, adapun Ar-Rahim itu di hari akhirat, seperti mana yang disebut dalam bahasa Arab dia Ar-Rahmanud dunya wa Rahimul akhirah. Maksudnya Allah itu pemurah dengan memberikan segala nikmatnya tanpa mengira orang itu berguna ataupun tidak, orang itu beriman ataupun tidak, orang itu ingkar ataupun taat. Jadi Allah itu pemurah, lalu Allah memberi segala nikmatnya, sama ada haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, manusia ke, orang beriman, orang tidak beriman, orang kafir, ya, orang yang menentang Islam. Di atas sifat pemurah Allah itu, Allah memberi semua nikmat itu tanpa mengira ataupun tanpa menarik balik nikmat tersebut. Jadi Allah itu maha adil, ya. Atas pemurahnya Allah itu, Allah memberi sama rata, ya. Kita boleh lihat ramai orang kafir yang berjaya atas dunia, ya. Ramai juga orang Islam yang berjaya atas dunia. Itu bukti Allah itu maha pemurah. Allah bagi nikmat dia tanpa mengira orang itu beriman ataupun tidak. Tapi ada khusus sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu Ar-Rahim, maha penyayang, pengasih kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Lalu Allah memberikan kurniaan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mendapat habuan, mendapat ganjaran syurga, ya. Jadi siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, siapa yang taat, siapa yang mengikuti segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, lalu akan diberikan ganjaran syurgawi. Jadi kita tak boleh mengatakan kita layak masuk ke dalam syurga atas sebab kita punya amalan kita, ya. Kita mengatakan, aku sudah solat 80 tahun secara berjemaah, maka aku layak masuk ke dalam syurga atas segala amalan yang aku telah buat. Aku telah pergi mengerjakan haji, mengerjakan umrah 100 kali, ya, contoh, maka aku sepatutnya layak masuk dalam syurga. Belum tentu lagi, tuan-tuan, ya. Sebab kalau nak dihitung segala amalan, segala nikmat yang Allah bagi, daripada nikmat udara, ya, oksigen, nak dihitungkan dengan amalan yang kita buat, jauh seperti langit dengan bumi, tuan-tuan. Sepatutnya kita tak mampu, tak layak masuk syurga dengan amalan yang kita buat. Tapi Allah kata Allah itu bersifat Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Lalu Allah mengurniakan ganjaran keridaan, ya, pada mereka yang taat, mereka yang akur, mereka yang meridai segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya memperkenalkan diri saya, ya. Nama saya Muhammad Aizat bin Ismail, telah berkeluarga dan punya anak. Saya memang berasal daripada Kuala Lumpur, lahir di Kuala Lumpur, menetap pun di Kuala Lumpur. Tapi apakan daya, takdir Allah Subhanahu wa taala telah menghantar saya ke Tawau. 2 tahun sudah saya berada di sini
bertugas sebagai guru pendidikan Islam di sekolah jenis kebangsaan Cina, Zhonghua. Mungkin atas sebab pengalaman saya mengajar di sekolah-sekolah yang beraliran, orang kata beraliran liberal ataupun kapitalis, adanya orang-orang yang membuka aurat, dia punya sistem pembelajaran dia tidak mendapati hukum Islam, lebih kepada barat punya pendidikan. Saya dihantar ke sekolah begitu, mungkin atas kapasiti pengalaman saya begitu, lalu Kementerian Pelajaran Malaysia menghantar saya ke sekolah SJKC Zhonghua. Jadi tuan-tuan, saya tak terkejut lah. Saya sebenarnya beraliran pondok, saya belajar pondok dulu di Kuala Lumpur. Guru saya antaranya ialah Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Itu guru saya ketika saya belajar di pondok. Bila saya habis belajar di pondok, saya keluar pergi berjumpa dengan orang ramai. Terkejut tuan-tuan, kita duduk dalam hutan belajar pondok, tidak ada perempuan, tiba-tiba bila datang ke KL balik, terkejut tuan-tuan, perempuannya rambut warna-warni, ada yang berpelukan di dalam KTM, dalam kereta api KTM ataupun Putra. Saya seolah-olah macam tak boleh terima tuan-tuan, atas didikan pondok selama 7 tahun. Tapi alhamdulillah, mungkin takdir Allah meletakkan saya di tempat yang memang orang kata haru biru lah. Orang dia hidup dalam keadaan tidak sempurna iman dia. Selama 10 tahun ke 12 tahun dalam sistem pendidikan, alhamdulillah saya boleh membiasakan diri. Walaupun kita jumpa orang yang tidak menutup aurat betul, tapi kita mampu menghadapi orang begitu. Jadi tuan-tuan, saya haraplah mudah-mudahan wujudnya saya di sini, hadirnya saya di sini dapat memberi sedikit cebisan ilmu, yang mana orang kata satu titik daripada seluruh lautan tak boleh nak menyamai ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah secepis ilmu, apa yang saya dapat daripada guru saya. Mudah-mudahan saya dapat menyampaikan kepada tuan-tuan seperti mana yang saya belajar. Dulu di pondok saya belajar tafsir ahkam dalam bahasa Arab. Nama pengarang dia adalah Dr. Ali As-Sabuni. Alhamdulillah 7 tahun bersama Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Alhamdulillah selesai sudah belajar. Jadi berani-beranilah tuan-tuan saya ke depan untuk mengajar. Jadi jika saya tersilap kata bicara, saya mohon maaf. Sekiranya saya tersalah bicara, tersalah kata, saya menyusun 10 jari. Tuan-tuan, baik, kita bermula balik dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Ada orang baru-baru ini mengatakan Allah itu mencipta manusia. Allah telah menetapkan takdir kepada semua makhluknya. Maksudnya semua apa yang berlaku di dunia ini adalah tertakluk ataupun mengikut takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada yang mendakwa, habis macam mana dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan maksiat? Adakah itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mengatakan kalau begitu Allah itu zalim. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa orang begini, macam mana tuan-tuan nak bercakap? Adakah tuan-tuan berkata, oh iya ke begitu, baru aku tahu? Macam mana tuan-tuan nak? Orang kata bukan nak berlawan dengan dia, tapi tuan-tuan nak membetulkan balik keraguan dalam hati tuan-tuan. Jadi apa sebabnya kita belajar ilmu tafsir Al-Quran? Kalau saya tanya tuan-tuan lah, kenapa tuan-tuan mesti belajar tafsir Al-Quran? Kalau tuan-tuan belajar fiqah, ya, saya belajar fiqah sebab nak belajar cara sembahyang dengan betul, cara berpuasa dengan betul, cara membayar zakat dengan betul, cara mengerjakan haji dengan betul. Saya belajar sirah untuk mengenal sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belajar tauhid untuk menguatkan akidah saya, pegangan akidah saya, supaya saya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran
ajaran-ajaran songsang, ajaran-ajaran sesat. Tapi bila kita belajar tafsir Al-Quran, apa yang kita mahukan? Jadi pada malam ini kita membuka sedikit pencerahan kenapa kita mesti belajar ilmu Al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabu ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam, Muslim lelaki, wa muslimatin, dan perempuan Islam. Talabul ilmi. Jadi ulama membahagikan ilmu itu kepada dua. Satu fardu kifayah, satu lagi fardu ain. Fardu ain ialah semua perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, tak kisahlah tauhid ke, fiqh ke, semuanya wajib setiap orang Islam belajar. Kalau tak belajar, kita akan tergolong dalam golongan musik. Musik ni orang yang melakukan maksiat, orang yang berdosa. Atas sebab itu. Yang kedua, fardu kifayah. Ada kumpulan yang belajar, kumpulan lain akan terlepas daripada dosa. Contohnya semayang berjemaah. Masjid Al-Ansar ini telah mendirikan solat berjemaah di Taman Sawit, kan? Di Taman Sawit. Jadi atas sebab tuan-tuan telah mendirikan solat berjemaah, maka satu Taman Sawit ini terlepas daripada dosa. Kalau tuan-tuan tak ada masjid mendirikan solat berjemaah, semua orang akan menanggung dosa. Jadi tuan-tuan telah pun menjalankan tugas fardu kifayah. Okey. Jadi ada satu hadis lagi yang menyebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Maksud dia, sebaik-baik kamu ialah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Daripada hadis itu jelas menunjukkan mempelajari ilmu Al-Quran, semua berkaitan Al-Quran, tafsir ke, tajwid ke, semua berkaitan Al-Quran, semuanya adalah satu ilmu yang sangat baik. Sebab apa? Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama Al-Quran, siapa yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, yang mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi tafsir Al-Quran termasuk dalam Al-Quran. Jadi perlu kita belajar, ya. Dan kedua, kenapa kita kena belajar tafsir Al-Quran? Sebab Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Kita tak faham, tuan-tuan. Kita orang A'jam, orang yang tidak berbahasa Arab. Oleh sebab Al-Quran itu diturunkan di negara Arab untuk bangsa Arab, Nabi Muhammad SAW pun orang Arab, maka sudah pastilah ianya berbahasa Arab. Tapi Nabi seorang ummi, Nabi seorang yang tidak tahu membaca, itu sebagai mukjizat, mengalahkan dakwaan orang mengatakan Al-Quran itu diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, boleh mencipta Al-Quran yang ada lebih kurang 6,000 lebih ayat. Banyak, tuan-tuan. Waktu itu orang Arab semua power, tuan-tuan. Bahasa Arab dia tinggi-tinggi. Ada yang pakar pujangga, ada yang pakar bahasa. Tiba-tiba datang Al-Quran menyebut alif lam mim. Mereka selidik, apa maksud alif lam mim? Tak jumpa, tuan-tuan. Alif, huruf alif lah. Lam, huruf lam lah. Mim, huruf mim lah. Jadi mereka pun, apa maksud dia? Jadi apa jadi, tuan-tuan? Bila orang Arab jumpa perkataan tu, mereka tak dapat tahu apa maksud alif lam mim. Kalau tuan-tuan lah, apa jadi? Kita pun akan, apa tu? Jom. Jadi nescaya semua orang akan datang berkumpul tengok apa dia Al-Quran tu. Betul tak? Kalau benda pelik ni, mesti manusia akan berkerumun, manusia akan datang. Itu sebab Allah mendatangkan ayat-ayat yang berupa huruf alif lam mim. Lepas itu dia bilang zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya,
hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah peranan Al-Quran sebenarnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalaulah kita tak nak belajar Al-Quran, macam mana kita nak mencapai golongan bertakwa ataupun golongan beriman? Jadi kita kena belajar. Semua ilmu agama Islam bersumberkan kepada Al-Quran, bersumberkan kepada hadis. Jadi kita kena belajar Al-Quran. Jadi pada malam ini kita datangkan satu tafsir, bukan tafsir Al-Quran, tapi kita bilang tafsir ayat ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Dalam Al-Quran sebenarnya ada banyak tuan-tuan. Ada kisah sejarah, ada tauhid, ada fiqh, ya. Tapi yang lebih penting, hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tafsir ayat ahkam memberi panduan apakah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya berzina, mencuri, minum arak, berjudi, orang kata apa, mengadu domba, lepas tu orang kata apa tu, meramal, orang yang mengadakan meramal amalan masa depan. Dalam Al-Quran ada sebut wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina. Jadi fahamnya jangan dekati zina, semua perkara yang bawa kepada zina itu haram. Allah tak kata jangan dekati zina, Allah tak kata zina itu haram, tapi Allah kata wala taqrabuz zina, janganlah kita dekati zina. Jadi semua perkara yang bawa zina haram. Berkapallah haram, apa lagi, berkhalwatlah haram, naik motor laki perempuan peluk-peluk haram, memberi surat cinta haram. Semua perkara yang bawa zina haram. Jadi tuan-tuan, kalau kita belajar tafsir ayat ahkam, barulah kita tahu. Itu sebab kita kena belajar tafsir ayat ahkam. Okey, tafsir ini yang pertama, dia menyebut kebesaran ciptaan Allah. Mana-mana tafsir, dia akan bermula dengan akidah, tauhid. Kalau tuan-tuan mahu tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula diutuskan di Mekah Al-Mukarramah. Semua ayat-ayat Quran yang turun pada zaman itu di Mekah Al-Mukarramah semuanya berkaitan dengan tauhid, berkisar dengan tauhid ataupun akidah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, barulah ayat-ayat berkaitan dengan fiqh ataupun ibadah. Jadi tafsir ini dimulakan dengan kebesaran ciptaan Allah. Siapa Allah itu? Tuhan. Jadi macam mana kita mahu menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu mengkaji di sebalik apa yang terjadi, apa yang terdapat di dunia ini, ada bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Maksud dia sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia, demikian jua pada air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada langit, ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta dia biarkan daripadanya pelbagai jenis binatang, haiwan. Demikian juga pada peredaran langit, angin dan awan yang tunduk pada kuasa Allah Subhanahu wa taala, terapung-terapung di atas langit dan bumi, di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya untuk kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Al-Quran
turun lama sudah tuan-tuan. Zaman itu belum ada lagi teleskop, belum ada lagi segala teknologi yang kita boleh kaji sampai ke peringkat cakrawala, alam semesta. Tapi Al-Quran telah menyebut semua perkara ini. Di antara langit dan bumi itu terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, tapi kita tak tahu. Tapi Al-Quran telah sebut. Kita tahu pada zaman sekarang, bila ada teleskop, bila ada teknologi, barulah kita boleh tengok. Sehingga ada menyebut saintis boleh menampak bulan tu ada kesenretakan, belahan, membuktikan mukjizat Nabi membelah bulan. Pada zaman dulu macam mana mau kaji? Tengok bulan daripada jauh saja. Tapi zaman sekarang boleh tengok bulan itu dekat-dekat, boleh nampak kesan retakan pada bulan. Siapa yang kaji? Orang bukan Islam. Tapi sayangnya orang kata itulah hidayah. Mereka tahu tapi mereka tak beriman. Itu kita panggil takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya mau cerita sikit pasal takdir supaya tuan-tuan jangan keliru dengan takdir ni. Takdir ada dua. Satu, takdir mengikut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tahu segala-galanya apa yang akan berlaku. Sebelum berlaku, Allah telah tahu. Contohlah kan, sepatutnya Ahmad mati pada hari Isnin. Dia tak mati hari Isnin, dia mati hari Rabu. Allah tahu. Sebenarnya Allah tahu. Tapi kita bilang sepatutnya ajalnya hari Isnin, kenapa bertukar kepada hari Rabu? Tapi itu semua dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula, takdir yang ditulis di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Jadi sebenarnya ada hadis mengatakan semua manusia yang akan lahir akan ditulis padanya 4 perkara di Lauh Mahfuz. Allah memerintahkan para malaikat menulis bagi setiap orang yang akan lahir 4 perkara di Lauh Mahfuz. Antaranya rezeki dia, dia ni tergolong dalam golongan orang yang beruntung ataupun orang yang celaka. Dia bila matinya. Okey. Tapi Lauh Mahfuz ada 2 kemungkinan. Boleh berubah, tak boleh berubah. Ini saya beritahu di Lauh Mahfuz itu kita semua telah ditetapkan takdir kita. Tapi dia belum putus lagi. Dia belum confirm lagi. Boleh jadi berubah. Tapi berubahnya takdir di Lauh Mahfuz Allah sudah tahu. Faham ke? Faham Apa-apa perubahan takdir semuanya dalam ilmu Allah. Kalau kita kata tiba-tiba berubah takdir, Allah dah tahu. Cumanya berubahnya ada sebab-sebabnya. Seperti hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang menyambung tali silaturahim, yang bergaduh, berbaik semula, yang jauh dekatkan semula, boleh menambah umur. Ada ulama kata umur dari segi barakah. Ada ulama kata memang betul bertambah umur. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan boleh berubahnya takdir sekiranya Allah ubah takdir itu. Jadi takdir yang berubah itu di Lauh Mahfuz. Tapi takdir Allah dalam ilmu Allah tidak pernah berubah. Sebab Allah dah tahu dah, confirm orang ni akan berubah. Contohnya orang ini sebenarnya kaki zina, kaki pukul, kaki curi. Tiba-tiba umur 40 tahun dia berubah, bertaubat, dia buat segala ketaatan, segala ibadah. Confirm lah dia masuk syurga. Jadi perubahan itu Allah dah tahu dalam ilmu Allah. Asbab dia ialah bertaubat, mengamalkan segala ketaatan, beribadah. Jadi kesimpulan dia, orang yang mengamalkan ketaatan dia akan mati dalam keadaan orang yang taat. Orang yang mengamalkan maksiat dia akan mati dalam keadaan orang yang mengerjakan maksiat. Contohlah hari ini kita melakukan ibadah, besok nak mati dah ni, 1 jam kita
berpusing 180 darjah, buat segala kejahatan, buat segala-galanya, berubah jadi ahli maksiat, jadilah dia orang ahli neraka. Perubahan itu semuanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh kata Allah itu zalim. Ya. Kalau kita katalah orang itu memang ahli neraka, orang ini ahli syurga, dah mendatangkan satu tanggapan tidak baik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang ustaz tu, dia mengatakan Allah mencipta segala manusia, ya. Tiba-tiba segala perbuatan manusia itu tiba-tiba di luar kuasa Allah pula. Jadi macam mana tu? Kita dengar pun pening kan? Jadi sebenarnya segala apa yang berlaku dalam dunia ini semua di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Atas sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah boleh ubah mengikut usaha kita. Kan ada sebab kan, tidak akan berubah sesuatu kaum. Apa dia punya hadis tu? Dia bilang Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah kaum itu sendiri. Jadi boleh berubah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, selagi hidup, selagi nyawa di kandung badan, kita boleh lagi beribadah, kita boleh lagi bertaubat. Jangan putus asa. Okey? Dalam hadis ini, kenapa Al-Quran ini turun, ayat ini turun, ya? Sebab pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, terdapat ramai musuh di kalangan kafir musyrikin Mekah, ya. Lalu mereka datang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kami mahu kamu berdoa kepada Tuhan kamu supaya ia jadikan bukit Safa itu emas. Maka kami dapat gunakannya untuk membeli kuda dan senjata untuk berperang bersama-sama kamu." Ini orang munafik, orang kafir. Dia cuba berbaik-baik dengan kita. Ini satu pengajaran tuan-tuan. Orang musyrikin, dia cakap baik-baik depan kita, tapi dalam hati, di belakang, dia tikam kita dengan pisau. Ini Nabi Muhammad pun berdoa mengikut apa yang orang musyrikin minta, dengan harapan orang musyrikin Mekah itu boleh kembali kepada Islam. Nabi Muhammad tuan-tuan, hatinya sangat murni, sangat bersih. Beliau mengharapkan semua orang kafir itu kembali kepada fitrah. Itu sebenarnya tugas kita. Kita tak boleh bawa manusia pergi ke dalam neraka. Kita kena bawa, sedaya upaya bawa orang Islam, orang yang banyak melakukan maksiat, kembali pada Islam dan sama-sama masuk syurga. Siapa yang bawa manusia ke dalam neraka, dia seperti syaitan. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah berjumpa dengan seorang pemuda, ya. Pemuda ni dia mahu bom disco, kelab malam. Lalu Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, "Okey, apakah kau kira kau bom kelab malam itu satu usaha yang murni?" Orang muda tuan-tuan, kan? Hati ada panas kan? Dia kata, sudah tentulah murni. Kelab malam banyak maksiat, menyebabkan kita anak-anak muda, generasi muda semua terpengaruh dengan arak. Bila minum arak maka berzina, banyak berlaku huru hara, ya. Jadi Syekh Mutawalli pun berkata, "Okey, kalau kau bom, apa jadi dengan kelab malam?" Maka semua orang yang dalam disko itu mati. Bila dah mati, tak adalah orang yang berdosa. Dia kata gitu. Itu tindakan yang murni. Syekh Sya'rawi kata apa? Okey, apa tugas syaitan? Syaitan tugasnya bawa kita ke dalam neraka. Okey, kalau kau bom orang dalam kelab malam, apa jadi semua orang dalam kelab malam? Sudah confirm masuk dalam neraka. Jadi apa bezanya engkau dengan syaitan? Syekh Mutawalli Sya'rawi kata begitu. Bila kita dengar, Masya Allah tuan-tuan. Jadi bila kita tengok orang yang buat maksiat, orang buat dosa, janganlah kita kasih hantam sama dia ramai-ramai, biar dia makin jahil, makin terpesong akidah dia, biar dia masuk neraka. Bukan begitu. Itu syaitan. Jadi kita tak boleh jadi syaitan. Jadi orang yang begitu kita kena tolong dia. Jangan cuba tolong dia, nasihat dia, berkawan dengan dia, bawa kembali kepada Islam. Itu kesian tengok kan, ada seorang lelaki
yang berubah jadi wanita. Kita hentam ramai-ramai, dia pun pergi keluar negara, kan? Hidup lagi bertambah teruk tuan-tuan, hidup dia. Kesian tuan-tuan, ya. Jadi kita kena tolong. Kalau kita sama-sama menyebabkan dia masuk neraka, kita dengan syaitan sama saja. Okey. Jadi Nabi berdoa, berjanjilah pada saya, sekiranya saya berdoa kepada Tuhan supaya menukarkan Bukit Safa menjadi emas, kamu akan beriman dengan ajaran yang saya bawa. Itu perjanjian Nabi dengan orang kafir musyrikin. Nabi tak tahu itu adalah satu muslihat. Orang musyrikin nak mengejek Nabi, nak menghina Islam, ya. Sebab Nabi ini orang yang murni hati dia, ya. Tapi Allah tahu, Allah akan jaga utusan dia, ya. Malaikat Jibril turun bila Nabi berdoa. Kan kita bilang doa para Nabi itu makbul, ya. Bila Nabi berdoa, malaikat Jibril turun, ya, bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril berkata, Allah telah menunaikan permintaan mereka. Okey, sebab doa Nabi. Tetapi sekiranya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengazabkan mereka dengan siksaan yang amat pedih yang tidak dikenakan pada mana-mana orang lain selain daripada mereka. Satu ancaman. Okey, fine. Allah kata boleh kita kabulkan permintaan orang kafir musyrikin. Tapi kalau mereka tak nak beriman, Allah kata akan diberi azab siksaan yang tidak pernah dikenakan mana-mana orang dalam sejarah manusia. Kalau dah ancaman begitu tuan-tuan, sangat besar tuan-tuan ancaman tu. Bagaimana siksaan Allah yang tak pernah ada dalam sejarah manusia. Bila Nabi dengar, Nabi jawab apa? Wahai Tuhanku, biarkanlah permintaan mereka itu dan tinggalkanlah saya bersama kaumku sehingga saya menyuruh mereka supaya beriman hari demi hari. Terus Nabi pun tak jadi batalkan doa dia, sebab Nabi takut orang kafir musyrikin itu akan diterima siksaan yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi masih lagi ada rasa sayang, berharap orang kafir musyrikin kembali beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tuan-tuan pergi Jahannam lah kan, kata api Nabi, dia ada satu semangat mahu tarik orang ramai kembali pada Islam. Sepatutnya kita contohi Nabi, sebab kita umat Nabi. Jadi insyaAllah tuan-tuan, lepas ni kita cuba beramal dengan sifat Nabi. Okay. Menurut Atha, ayat ini diturunkan. Ada satu lagi kenapa ayat ini diturunkan? Tadi yang pertama, sebab orang musyrikin minta Bukit Safa dijadikan daripada emas, lalu mereka beriman. Yang kedua, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah yang sebenarnya selain daripada Allah yang amat pemurah lagi Maha mengasihi. Orang Quraisy berkata, bagaimanakah Tuhan yang satu dapat menguasai seluruh manusia? Lalu turunlah ayat Quran yang menyebut, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Turun ayat tadi yang pertama, dia bilang orang kafir musyrikin mahu beriman kalau Allah jadikan Bukit Safa itu emas. Okay, yang kedua pula, orang kafir musyrikin dia tak mahu apa? Dia mahu mengejek saja. Dia mahu menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Tuhan yang satu mampu menjadikan seluruh alam semesta? Mustahil. Kalau kat dunia ni perlu ramai orang mahu buat satu buah kereta. Betul? Yang pakar pintu, yang pakar enjin, yang pakar tayar, sama-sama bergabung membuat satu kereta. Tapi ini Tuhan satu. Bagaimana boleh mencipta alam yang berbagai warna, berbagai bentuk, berbagai fungsi? Mereka mahu mengejek, tapi sebenarnya mereka tak tahu mereka telah menghina diri mereka sendiri. Bagaimana Tuhan kalau ada dua? Bagaimana Tuhan ada tiga dan ramai? Apa akan jadi? Banyak kan kita tengok kan Tuhan-Tuhan agama lain. Contohnya orang Egypt, orang Mesir purba, mereka ada banyak Tuhan, bergaduh
Tuhan langit bergaduh Tuhan bumi, Tuhan laut bergaduh dengan Tuhan langit, apa jadi? Haru biru tuan-tuan. Mereka tak fikir, kalaulah Tuhan itu beranak dan Tuhan itu diperanakkan, bagaimana pula kuasa Tuhan? Tuhan terpaksa menurunkan kuasa dia 50-50. Anak dia 50%, dia 50%. Jadi kuasa Tuhan berkurangan. Jadi mana lebih baik? Tuhan satu ke Tuhan banyak? Jadi mustahil Tuhan banyak, sebab kalau Tuhan banyak, tidak ada beza Tuhan dengan manusia, dengan makhluk. Jadi Tuhan mesti special, mesti lain daripada hamba dia, iaitu Tuhan itu Esa, satu sahaja. Itulah pegangan kita. Lalu dalam ayat ini sebut wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Waktu bila kita baca ni, sebelum baca ayat kursi, betul? Ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rupa-rupanya ayat kursi dengan surah ni lain-lain surah tuan-tuan. Bukan satu surah, tapi kita gabungkan sebab dia ada kaitan. Kenapa diturunkan? Sebab orang musyrikin dia mengejek Tuhan itu satu, bagaimana boleh menjadikan bumi. Okey. Jadi ayat ini menjelaskan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu tidak berbilang pada zat, sifat dan perbuatannya. Apa sahaja perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh sama dengan makhluk. Manusia melihat dengan mata, manusia mendengar dengan telinga, manusia bercakap dengan mulut, manusia memukul dengan tangan. Allah melihat tanpa menggunakan mata, Allah mendengar tanpa menggunakan telinga, Allah bercakap tanpa menggunakan mulut. Habis kita pun, macam mana tu Ustaz? Kita bercakap dengan mulut, macam mana boleh bercakap tanpa mulut? Itulah Tuhan special. Kalau Tuhan bercakap dengan mulut, well, buat apa kita sembah? Betul? Ada pula Tuhan kepala gajah. Lagi pelik tuan-tuan. Jadi sedangkan kalau Tuhan itu berupa manusia pun kita pun pelik. Kenapa aku nak sembah engkau? Engkau pun macam aku. Jadi sesungguhnya Tuhan yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala amat luas, meliputi seluruh kejadian. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa memberi kebaikan ataupun sebaliknya kepada makhluk ciptaannya. Ayat ini turun untuk memberi jawapan kepada orang kafir musyrikin pada waktu itu. Jadi ayat ini memberi pengajaran mana-mana orang yang cuba meragu-ragukan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dia ayatnya yang menceritakan kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebab kita kena kaji ayat ini. Kemudian dalam ayat 164 Allah membuktikan keesaannya, kekuasaannya serta keluasan rahmatnya kepada makhluknya dengan mengatakan dialah menjadikan langit dan bumi, alam semesta yang begitu menakjubkan, bagi membuktikan kuasanya, seperti mengurus pertukaran malam dan siang, memudahkan perjalanan manusia melalui kapal-kapal laut yang membawa barang-barang untuk manusia. Di samping itu Allah menurunkan hujan demi kepentingan manusia dan membiarkan binatang yang berbagai-bagai jenis. Allah bagi misalan yang simple saja, yang kita nampak, yang boleh rasa, yang boleh kita pegang. Tumbuh-tumbuhan, sinaran matahari, tiupan angin, hujan turun, tanah yang boleh kita rasa. Allah bagi simple je. Itulah semua Allah cipta. Boleh tak manusia cipta? Kita kata, alah, benda simple macam tu kita pun boleh buat. Buatlah. Cuba buat pokok. Buat, boleh buat pokok plastik. Okey, pokok plastik boleh tak dia tumbuh banyak-banyak? Tak boleh. Itulah dia kelemahan manusia. Tapi Allah mengatakan semua yang ada dekat langit dan bumi dia berjalan dengan sendirinya. Awan berjalan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Pokok daripada kecil membesar lalu mati.
Lepas tu menumbuhkan benih-benih, bertambah-tambah, bertambah banyak. Manusia pun begitu. Daripada seorang Nabi Adam AS, lalu Allah cipta pula Hawa, kahwin, beranak, makin ramai manusia. Jadi itu ciptaan Allah. Bergerak dengan sendiri, boleh bertambah, boleh berubah. Ciptaan manusia begitu sajalah tuan-tuan. Jadi Allah kata segala apa yang ada di dunia, di langit, itulah ciptaan Allah. Sebab apa? Kita boleh nampak, kita boleh rasa, kita boleh pegang. Kalau Allah kata Allah menciptakan syurga, tuan-tuan nampak syurga? Tak nampak. Allah cipta neraka, pernah nampak neraka? Tak. Jadi confirm lah orang tak nak beriman. Betul? Buat apa kita nak cari satu benda yang kita tak pernah nampak, tak pernah rasa? Kita nak yang nampak, betul? Kan? Kalau kita nampak, kita rasa, barulah kita percaya. Betul? Jadi Allah bagi satu misalan yang boleh kita rasa, boleh lihat, boleh nampak. Okey. Pada masa yang sama, dia mengubah tiupan angin dan pergerakan awan. Ini semua menjadi tanda kuasa kepada orang-orang yang menggunakan akal fikiran dalam mencari kebenaran. Itu sebab dalam surah Al-Baqarah dia sebut zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni orang yang menggunakan akal dia mencari kebenaran. Itu orang bertakwa. Kalau kita tak nak cari kebenaran, tidak berfikir di sebalik apa yang berlaku dalam dunia ini, nah, kita bukan orang yang berakal. Jauhlah dari orang yang beriman. Kalau kita kata kita beriman pada Allah, beriman pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada qada dan qadar, pada hari akhirat, sepatutnya kita kena menggunakan akal, memikirkan segala. Sebenarnya senang saja tuan-tuan. Awan terjadi sepatutnya di bawah, di atas air. Betul? Okey, contoh kita ambil satu besen. Sini baskom kan. Okey, kita panas dengan air, menggelegak, keluar uap. Uap itu di atas air. Tapi awan yang membawa air, dia berubah pergi ke tempat lain. Jadi siapa yang tiup? Angin. Jadi macam mana angin datang? Macam mana angin itu datang? Tiba-tiba kita tengok tak ada angin, tiba-tiba kita rasa angin. Macam mana angin itu datang? Jadi pelik kan? Kita rasa pelik. Kita nampak, kita boleh rasa, tapi kita pelik. Dari mana datang semua ini? Lalu Allah kata, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan faham ke? Ke terlampau tinggi bahasa saya? Okey, ringkasnya surah ini menyebut Allah menyatakan bukti-bukti yang jelas dan nyata. Allah tak nak kita pening-pening kepala. Kita tengok apa yang kita boleh rasa, boleh kita sentuh, boleh kita pegang. Tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika bukti-bukti dan ayat ini dapat diperhatikan dengan teliti pada seseorang yang akan mempercayai serta mengakui kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau mereka teliti dengan betul-betul sehingga mereka tak dapat cari punca dia, macam mana boleh terjadi begini? Mustahil. Sudah pastilah ada satu kuasa yang tak boleh serupa dengan manusia, tak boleh serupa dengan makhluk yang boleh membuat semua perkara ini. Itulah Allah. Itu sebab kita belajar Allah itu ada 20 sifatnya: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, menyalahi Allah bagi segala perkara yang baharu. Baharu itu siapa? Kita. Semua perkara, semua makhluk ini baharu. Daripada tiada ada. Itu maksud baharu. Daripada tiada kepada ada. Allah menyalahi daripada segala perkara yang baru. Jadi bermaksud Allah lah yang layak menjadi Tuhan. Tak boleh kita buat berhala lalu kita sembah. Dahlah kita buat daripada tanah liat, kita sembah balik. Dah lukis saja cantik, buat mata, buat hidung, lepas tu kita sembah. Kalau tuan-tuan tengoklah, budak darjah 1 pun boleh kata, pandainya. Ya. Jadi ini orang dewasa. Yang sembah itu pula bukannya calang-calang orang dia. PhD, ahli kimia, ahli falsafah. Tapi kenapa jadi begitu? Sebab mereka
tidak dapat mencari kebesaran Allah Subhanahu taala, sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan yang satu. Itu sebab dia. Jadi tuan-tuan, lepas ni percaya tak Allah itu sifatnya esa? Kena percaya tuan-tuan. Dan kita kena percaya Allah itu maha adil. Segala perkara yang berlaku telah ditakdirkan Allah Subhanahu taala. Ya, kita tak boleh kata orang itu mati dalam keadaan kafir. Kerana apa? Allah yang takdirkan. Ya, bukan aku yang memilih. Selalu orang kata begitu kan. Ustaz, saya bukan nak jadi begini, tapi semua dah ditakdirkan. Begitu, selalu orang kata begitu. Orang cakap begini sebenarnya orang yang putus asa. Orang yang berputus asa. Ya, orang tak nak berusaha. Okey, seterusnya, walau bagaimanapun masih terdapat segolongan manusia yang ingkar dan sanggup menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan sebagainya. Jadi tak hairanlah, memang ada wujudnya manusia begini. Itu sebab dalam Al-Quran ada sebut, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka adanya penyakit, lalu Allah tambah lagi penyakit kepada mereka. Penyakit ini apa tuan-tuan? Sombong dan takbur. Kita tengok syaitan. Syaitan ni ada tak dia menyekutukan Allah? Tak. Syaitan dia tak sekutukan Allah. Syaitan mengakui Allah itu Tuhan yang satu. Tapi kenapa dia dilaknat Allah Subhanahu taala? Kenapa dia dihukumkan kafir? Sebab sombong dan takbur. Allah perintahkan dia hormat pada Adam. Itu perintah Allah, walaupun tak logik kan. Kenapa aku perlu hormat pada Nabi Adam alaihi salam? Dia tanah, aku api, aku bakar, hanguslah tanah. Kan? Itu perintah Allah. Satu ujian, sama ada kita mau buat ataupun tidak. Allah kata sembahyanglah. Kenapa aku mesti sembahyang? Penat. Kan? Buat habis tenaga. Aku boleh isi waktu solat itu dengan menjadikan duit 1 juta. Kenapa aku kena solat? Kalau kita fikir begitulah, logik kan. Tapi Allah kata perintah Allah itu juga merupakan satu ujian. Kalau kita taat pada Allah, kita akan buat tanpa soal bicara. Jadi dia kata sini, orang angkuh dan sombong sahaja yang akan mencari alasan. Amat solatlah, nanti dululah mak, nak main game. Ada saja alasannya. Tapi kita tak katalah anak kita macam tu itu malas, Okey. Kalau disuruh dan nampak bukti Allah itu Tuhan yang satu, tak nak juga. Kenapa? Kalau dia ikut agama Islam, dia akan hilang kedudukan, dia akan hilang harta benda dia, dia akan hilang keistimewaan. Orang semua dah iktiraf dia sebagai orang yang orang kata orang yang suci, orang yang sebagai Tuhan. Contohnya Fir'aun. Kalaulah Fir'aun itu sembah Allah, habislah, jatuhlah darjat dia, betul? Apa ini Fir'aun? Dia bilang Tuhan, tiba-tiba sembah Allah SWT. Orang kan bilang begitu. Jadi dia jaga air muka dia. Jadi dia tak boleh sembah Allah. Dia kena terus dalam keadaan sombong dan takbur. Jadi sombong takbur adalah satu sifat yang sangat-sangat berbahaya. Dia boleh menjadikan seseorang yang alim, orang yang ahli ibadah, berubah menjadi orang jahil, orang bodoh, dan orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dia orang-orang yang menyekutukan Allah, ialah orang-orang yang sombong. Kafir musyrikin Mekah, kafir musyrikin Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka semua ada kedudukan di Mekah waktu itu. Mereka golongan bangsawan, mereka kaya raya, mereka boleh memerintah manusia. Kalau mereka sembah ikut agama Nabi Muhammad SAW, dia akan hilang semuanya itu. Jadi mereka tetap dalam keadaan ingkar, sebab tak mau hilang kedudukan. Angkuhlah tu, sombong. Jadi kita kena bersifat tawaduk, tuan-tuan. Okey, seterusnya ayat ini menjadi bukti yang nyata dan jelas terhadap kewujudan Allah serta bukti keesaan kekuasaannya. Ayat ini diturunkan untuk menghapuskan segala keraguan yang bertapak dalam hati manusia. Jadi kalau tuan-tuan ada rasa ragu-ragu lah kan, aku hari ni ditimpa musibah,
Kan? Bila timpa musibah, kita pun akan rasa down. Kita akan salahkan tadi, kenapalah aku ditimpa begini sedangkan aku sentiasa jaga solat? Kenapalah aku ditimpa musibah begini sedangkan aku adalah seorang yang sentiasa bersedekah? Sepatutnya aku dapat segala nikmat dunia. Tidak, tuan-tuan. Kalau begitulah ceritanya, buat apalah nabi-nabi diberikan ujian lebih berat, sedangkan para nabi itu semuanya duduk dalam syurga, dijamin syurga. Sedangkan nabi itu lebih berat ujian siksaannya. Kalau tuan-tuan nak compare diri tuan-tuan diberikan ujian yang berat, nabi lagi berat. Itu sebab mereka layak diberi jawatan sebagai para nabi dan rasul. Nabi Rasul ulul azmi lagi berat lagi siksaannya, lagi berat lagi ujian dia. Sehingga Nabi Muhammad SAW kata, bila turunnya mukjizat kepada dia, Nabi akan rasa sangat berat, berpeluh. Ada diceritakan dalam sirah, Nabi terpijak kaki sahabat waktu diturunkan mukjizat. Tuan-tuan tahu apa rasanya pijakan Nabi itu? Sahabat kata, berat sangat kaki Nabi itu, sangat berat. Nabi menanggung bila turun mukjizat. Kalau kita, tuan-tuan, demam pun dah tak datang solat dah, demam, tak puasa dah, sakit perut, tak boleh puasa. Tapi Nabi, itu kehebatan Nabi. Kita beruntung sebab kita semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bukti pertama daripada ayat ini, Allah menunjukkan kekuasaannya, kejadian langit dan bumi. Allah menjadikan langit tanpa tiang yang mengikatnya. Langit, kalau kita naik kapal terbang, tuan-tuan pernah naik kapal terbang? Apa jadi kapal terbang bila melanggar awan? Dia akan duduk, kan? Macam mana awan macam kapas tu, ringan, bila langgar kapal rangga awan, dia bergegar. Maksudnya dalam awan itu ada air, sehingga boleh merosakkan kapal. Kalau terlampau tebal awan tu, dia boleh merosakkan kapal terbang. Macam mana dia boleh terapung atas langit? Jalan, kan? Lepas tu jatuh hujan, patutnya jatuh debu, macam tu lah, kan? Sepatutnya air kalau terlampau berat, bush, habis, jatuhnya sekaligus. Tapi airnya jatuh sikit-sikit, setitis. Macam mana tu? Itulah kehebatan Allah Subhanahu Taala. Jadi pelik tak pelik? Pelik lah. Jadi sudah pastilah itu satu kuasa yang boleh menjadikan perkara yang luar biasa begitu. Tak boleh berhala yang kita buat daripada tanah liat membuat perkara begitu. Tak boleh matahari membuat perkara begitu. Ratu Balkis kan, kaum dia menyembah matahari. Tak boleh. Matahari pun boleh turun naik. Malam dia matahari tak ada, siang dia matahari ada. Matahari tak ada kalau ada awan tebal, itu lemah. Itu pernah menunjukkan matahari lemah. Jadi Allah telah menunjukkan di sebalik kejadian langit dan bumi, itulah tanda kuasa Allah Subhanahu Taala, iaitu langit terapung tanpa ada tali ataupun tiang. Tuan-tuan, kalau bahasa saya terlampau tinggi, saya minta maaf. Memang kita belajar tafsir ni, dia kena belajar pelan-pelan, kita cakap slow-slow supaya faham. Kita tak perlu gelojoh-gelojoh, tuan-tuan, kena sabar. Okey, seterusnya di samping itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi dan segala apa yang ada di atas bumi seperti bukit bukau, gunung ganang, rumput rumpai dan sebagainya. Seterusnya pertukaran malam dan siang menjadi tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Siang diciptakan untuk mencari rezeki, malam diciptakan untuk berehat. Allah nak bagi tahu kita ni manusia lemah, kita perlukan rehat, kita perlukan cas, satu kuasa untuk cas balik kita supaya kita aktif balik. Jadi malam itu, sebab malam itu gelap,
Kita tak boleh tidur dalam keadaan terang benderang. Kita tak boleh tidur dalam keadaan bising. Jadi malam Allah cipta. Jadi malam itulah keadaannya sunyi sepi. Nampak kehebatan Allah SWT. Allah tahu kita ni ada kelemahan, kita perlukan berehat. Allah cipta siang dan malam. Allah tahu kita perlu hidup mencari rezeki. Allah ciptakan siang untuk kita mencari rezeki. Kalau Allah jadikan malam je tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Selama-lamanya malam. Oh, jenuh kita nak cari api, jenuh kita nak cari elektrik, buka lampu, ya. Kalau Allah jadikan siang je tanpa malam, lagi susah. Jadi itulah dia bukti kehebatan Allah. Allah tahu apa yang diperlukan oleh makhluknya di atas bumi. Artinya siang dan malam. Jadi kalau siapa yang menyalahi apa yang Allah telah cipta tu, dia akan jadi masalah, kan? Selalunya orang yang tidur lewat, dia akan apa? Akan sakit lah. Betul? Tidur tak cukup. Sehingga doktor kata kalau tak tidur cukup 6 jam, dia senang dapat kena darah tinggi, sakit jantung, Tapi saya tak katalah kan orang bekerja malam. Lepas ni, oh lah ustaz, macam tu kena kerja siang lah, tak boleh kerja malam. Bukan begitu. Maksudnya kat sini Allah cipta siang untuk bekerja, malam itu untuk berehat. Tapi kalau dah bekerja malam, nak buat macam mana? Kan kalau tak buat susah pula, kan? Okey. Sudah masuk tu. Okey, kita masuk lagi. Kita habiskan sikit 20 minit. Di samping itu, lautan terbentang luas adalah tanda kuasa Allah, diciptakan untuk kemudahan manusia berlayar di atasnya. Dengan penciptaan laut, manusia dapat memindahkan barang muatan yang berat dengan kapal-kapal. Okey. Kalaulah Allah itu lepaskan laut itu begitu saja. Contoh kan, Tuhan menciptakan laut, dah cipta, lantak kau lah, apa nak jadi buatlah. Nescaya laut itu akan sentiasa bergelora, kan? Habislah dia buat apa benda yang dia suka. Jadi kita tak boleh naik kapal melalui laut. Tapi Allah kata Allah lah yang mengatur langit dan bumi dan lautan. Jadi kita boleh berlayar di lautan dalam keadaan tenang. Itu sebab kita boleh naik kapal dalam keadaan tenang, kapal tak terumbang-ambing. Bila timbul ribut, kita pun tidak boleh berlayar naik kapal. Itu Allah telah memberi kemudahan pengangkutan kepada kita. Dan satu lagi, pengangkutan yang murah ialah kapal laut. Kalau naik kapal terbang, mahal. Jadi Allah telah ciptakan pengangkutan laut, pengangkutan darat, pengangkutan udara. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk kita. Dah banyak dah Allah bagi kita keistimewaan. Tak sedar-sedar lagi. Seterusnya, Allah menjadikan medan rezeki kepada manusia. Segala apa yang kat dunia ni Allah tundukkan untuk kegunaan manusia. Itu sebab kita boleh guna pokok, boleh guna air, boleh guna lembu makan, kulitnya boleh jadi pakaian, kasut. Kalau semua itu Allah tak tundukkan, jadi haru biru tuan-tuan. Lembu makan manusia, lembu tanduk manusia, tapi Allah tundukkan untuk kegunaan manusia. Kita tak sedar-sedar lagi tuan-tuan. Kita masih lagi engkar dengan Allah Subhanahu Taala. Selanjutnya Allah menyatakan Dia menciptakan pelbagai jenis haiwan, binatang dan membiarkannya di atas bumi. Haiwan binatang ini menjadi makanan, tunggangan, memberikan pelbagai kemudahan kepada manusia. Allah berkuasa mengubah pergerakan angin dan arahnya, maka wujudlah pelbagai jenis angin. Okey tuan-tuan, pokok tu dia tak boleh berubah ke tempat lain. Tiba-tiba kita katakan kawasan A sepatutnya tidak ada tumbuh-tumbuhan teh, kan? Tiba-tiba di kawasan B yang tak ada tumbuhan teh, ada tumbuhan teh. Allah cipta angin, Allah cipta angin untuk menggerakkan benih-benih debunga-debunga tu terbang ke tempat lain. Jadi itu satu pengangkutan untuk pembiakan. Faham betul-betul? Ini masuk sains sikit. Jadi tak boleh berubahnya
tumbuhan itu pergi ke tempat dia berjalan. Kalau berjalan kita lari tuan-tuan, pokok bangun jalan pergi B. Tak, dia dialih dengan menggunakan angin. Siapa yang cipta angin? Allah. Ya. Okey, seterusnya Allah kata Allah juga mencipta ada angin panas, ada angin sejuk. Kita pun, apa angin panas? Apa angin sejuk? Ya. Dalam istilah sains, angin panas kita sebut angin timur laut. Ya. Kalau angin sejuk kita bilang angin barat daya. Ya. Jadi yang berlaku puting beliung lah, ribut taufan lah, hurricane lah, apa tornado lah kan, itu disebut angin barat daya. Kalau angin itu sepoi-sepoi bahasa, kita rasa sedap, elok, bagus, itu angin timur laut. Jadi Allah kata kat sini, semua kaum-kaum yang telah dihapuskan oleh Allah SWT, contohnya kaum Ad zaman Nabi Hud alaihi salam, mereka telah dihancurkan dengan banjir besar disebabkan puting beliung, disebabkan cuaca yang sangat sejuk. Itu angin barat daya. Allah yang ciptakan. Allah menolong Nabi Muhammad SAW dengan menghancurkan tentera kafir musyrikin di dalam perang Ahzab, perang Khandaq, dengan mengirim angin timur laut. Angin yang baik membantu Nabi mengalahkan kaum-kaum kafir. Okey tuan-tuan, faham tak? Okey, jadi siapa yang cipta? Allah cipta. Tak boleh makhluk lain yang cipta. Tak boleh berhala cipta, tak boleh siapa-siapa cipta kecuali kuasa yang lain daripada lain. Ya. Segala penciptaan dan kejadian menakjubkan ini menjadi bukti dan dalil yang amat jelas tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengatakan Allah itu Al-Khaliq, pencipta, dan Allah juga adalah pengatur. Jadi kita kata Allah telah mencipta makhluk, Allah menguruskan makhluk, Allah mengatur setiap apa yang berlaku. Jadi Allah itu adil lah. Jadi kita boleh berterima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, okey, kita boleh masuk secara detail. Akan datang kita akan belajar tentang kejadian langit dan bumi. Apakah perkaitan kejadian langit dan bumi yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Tapi kita dah cerita sedikit secara umum, pun telah membuktikan segala apa yang berlaku itu mustahil makhluk cipta. Okay? Okey. Apa yang baik datangnya daripada Allah SWT, apa yang buruk datangnya daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini termasuklah kita dalam golongan seperti mana yang disebut oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Ya. Semoga apa yang kita usahakan pada malam ini mendatangkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana segala apa ganjaran, pahala, syurga yang kita bakal perolehi semuanya atas keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak redha, kita tak akan dapat masuk syurga. Jadi kita perlu buru keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana mau dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena patuhi segala ajaran dia, perintah dia, dan jauhi segala larangannya. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami sembah. Macam mana cara sembah Allah SWT telah disebut dalam Al-Quran. Solat 5 waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Itulah dia cara sembah Allah. Dan jangan menyekutukan Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka-mereka yang dimurkai Allah, bukan jalan mereka yang sesat, yang menyekutukan Allah. Ya, orang yang menyekutukan Allah ni, apakah dia? Dia sembah Allah. Kita tahu kan bentuk-bentuk sembahan Allah, solat apa semua kan. Kalau kita buat begitu pada makhluk lain, itulah menyekutukan Allah. Faham tak? Jadi kalau kita kata, oh kita berdoa di kubur, kita bertawasul, pernah dengar?
Tawasul ni ialah kita menggunakan satu tokoh, satu nama yang dikasihi Allah SWT dengan harapan tokoh itu menjadi asbab Allah redha kita. Contohlah, ya Allah Tuhanku, dengan berkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang engkau redai, maka engkau ampunilah aku. Itu tawasul lah tu. Ada orang kata, oi tak boleh tu. Syirik tu. Dia doa pada manusia, sepatutnya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berdoa pada manusia, oh syirik. Bila syirik, masuk neraka lah. Tak. Jadi kita boleh berdoa begitu, kita menggunakan kabel orang yang Allah kasihi dengan harapan Allah kasih kita. Tak payah fikir jauh-jauh tuan-tuan. Kita nak jumpa majikan kita tak suka kita. Tuan-tuan minta, confirm tak dapat. Sekarang tuan-tuan panggil, oh manager, kau kan disayangi bos, mai sini tolong aku. Dia pun backup kita. Itu di dunia salah lah salah. Tapi di sisi Allah itu sepatutnya kita kena gunakan sebaik mungkin apa saja kemudahan supaya Allah redha kita. Guna semua peluang tersebut. Okey, kita sudahi kuliah kita dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita amalkan ini menjanjikan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ووهدنا إلى صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.